Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang kedua dalam chapter determinant ni, saya nak explain mengenai properties of determinant. So kita ada theorem properties of determinant dan properties ada theorem dia lah. Okey, so dalam ni ada berapa 10 properties. So actually dia ada beza antara beberapa reference untuk properties ni lah. Ada yang tak cukup 10, ada yang lebih macam itulah. Kalau awak terjumpa dekat mana-mana, just add sajalah, tak ada ya, semua tu betul lah. Cuma macam yang ni saya dah refer banyak buku lah, so saya masukkan lah dekat sini supaya senang kita refer sekaligus sahaja. Okay, so ada 10 properties. Jadi kita akan lihat ke 10 ni melalui example. Okay, okay. Kalau kita lihat properties yang ke-8 dan juga yang ke-9 ni, okey, ada matrix yang dia bila kita lihat je, kita tak perlu kira lah, kita tahu dia punya determinant adalah 0. So apa kaitan determinant 0 ni dengan matrix tu? Ialah kita ada satu theorem tentang invertible matrix ya. A square matrix A is invertible if and only if determinant A not equal to 0. Maksudnya kalau determinant ni sama dengan kosong, square matrix tu automatic dia tak ada inverse, non-invertible matrix lah, yang kita dah lihat ya sebelum ni masa kita tengok matrix inverse tu. Okay, yang sebelum ni. Jadi bila dia equal to 0, dia memang non-invertible. Okay, so tak perlu kita nak kira lagi lah dia punya inverse, memang dia tak ada inverse. Okay, itu properties of determinant dan kaitan determinant dengan invertible matrix. Okay, jadi kita tengok example untuk properties of determinant ni ya. Jadi nanti saya akan selalu back semula pada dia punya properties ni. Okey, dalam example ni kalau tengok saya dah letak color code dia lah. Ini maksudnya yang warna kuning ni saya akan show dalam video ni, saya akan tunjuk dia punya kerja. Yang tak ada color tu maksudnya awak boleh buat sendiri. So buat sendiri tu maksudnya macam sebab saya tinggal yang simple-simple je lah setakat nak show apa determinant A B equal to determinant A times determinant B. So of course lah awak boleh buat kan. Sama juga dengan verify determinant A equal to determinant A transpose. Macam ni. Kalau tak faham ataupun tak boleh buat, tak dapat ke apa, boleh tanya saya. So tak ada masalah. Okey, satu lagi code adalah color pink ni. Yang color pink ni adalah saya soalan-soalan untuk awak punya assignment. So assignment saya ambil dari sini je lah sebab soalannya dah banyak pun dekat sini. Dan tak ada answer pun, saya tak bagi answer dekat sini. Jadinya awak buat ni sebagai assignment. Okay, so saya akan kumpulkan dalam satu sheet ni semua soalan-soalan untuk assignment awak berserta dengan instruction lah. Okay, so sekarang kita lihat dulu example yang saya nak tunjuk dalam video ini. Okay, so kita tengok yang A ni dulu ya. Dia ada 10 properties tu, kita akan lihat lah sedikit ya. So kalau kita lihat example yang first example ni, ini adalah properties yang pertama tadi, di mana dia ada, kita punya matrix ni ada darab dengan skala. Jadi macam mana kita nak dapatkan dia punya nak show, nak verify yang CA equal to C to the power of NA ni. So kita buat sahajalah. So C kita kat sini ada skala kita adalah 2. Jadi saya buat teruslah. So 2A determinant of 2A equal to determinant of negative 2 for, sebabnya A ni dah 2 masuk dalam tu lah. So 6, 8. So ini sama dengan negatif 16 tolak 24 lah. So ini sama dengan negatif 40. Okay, so satu lagi ni left hand side ya. So verify kena dua-dua side lah. So right hand side, so kita ada C to the power of N. Maksudnya C kita 2. N ni adalah kita punya dimension matrix. Macam ni berapa? 2 kali 2 kan. So N by N, sebab ingat ya, dia square matrix. Bila square matrix, so N dia ni je lah, bergantung pada berapa kali berapa lah, 3 kali 3 dan kita 3 macam tu.
So 2 to power of n lah. So 2 kuasa 2 lah, yang darab dengan determinan A. So sama dengan 4. Determinan A adalah negatif 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan 4 darab dengan negatif 4 tolak 6, negatif 10, sama dengan negatif 40. Left hand side sama dengan right hand side. Therefore kita ada ni sama dengan lah. Okay. So dia adalah, therefore kita punya 2A equal to 2 to the power of 2 determinant A. Macam tu So boleh buat untuk yang B lah, buat dalam assignment. Untuk yang kedua ni, saya nak tunjukkan yang A kuasa 3 ini. Kalau tengok daripada kita punya properties ni, yang soalan A tu ni lah. Soalan yang ketiga, soalan yang seterusnya adalah ni. Ini kalau A darab B lah. Tapi kalau A kuasa 2 ni kan A kuasa 2 pula, A kuasa apa ni, K ya. So kalau dia kuasa K, dia sebenarnya sama dengan determinan A determinan sebanyak K factor lah. So of course dia sama dengan determinan A power of K, sebab determinan tu sendiri adalah nombor. Okay, jadi kita lihat macam apa maksud properties tu yang B ni B. Okay, yang A kuasa 3 tu, so maksudnya dekat sini, okay, kita ada A yang ni, A equal to ni lah. Okay, ni kita punya A. So dapatkan kita dapatkan determinan A dulu. So determinan A adalah, okay, kalau tengok ni semua ni ada 0 banyak kan. Dah tahu macam mana nak cari determinan kalau ada banyak 0. Kita pilih row ataupun kolom yang banyak 0 lah. Katalah saya ambil row yang ni lah. So plus minus plus, so 2 lah. 2 darab dengan 2, 1, 3, 4. Okay, so this is equal to 8 tolak 3. 8 tolak 3 apa? 5. So equal to 10. So determinan A equal to 10. Macam mana pula dengan determinan A to the power of 3? Kalau cara panjangnya adalah awak dapatkan dia punya kuasa 3 ni lah, benda ni semua ni power of 3, dan cari dia punya determinan. Tapi menggunakan properties of determinant, kita tak perlu susah-susah kuasakan sampai 3. Apa yang perlu kita buat adalah kita guna dia punya properties, di mana A power of 3 determinant for A to the power of 3 is equal to determinant A power of 3. Ini sama dengan determinant A tadi berapa? 10 kuasa 3, iaitu 1,000. Tinggalkan 10 kuasa 3 pun dah okey. Dia memang samalah nilai 10,000 jugalah. Okey, macam tu. Boleh check lah, boleh double check. Ini kita tak verify, kita just find sahaja. So kalau verify kena buat kiri kanan lah, buat ni. Tapi sebab dia find sahaja, so tak perlu kita just use properties tu terus dapat answer. Okay, kena tahu beza verify dengan find. Okay, dengan shown. Okay, nombor 3 ni awak buat sendiri. Nombor 3 ni adalah properties yang ketiga. Okay, untuk yang keempat ni pula, okay, show determinant B equal to negative determinant A for A and B, yang ni lah. Ini kita nak pakai properties yang mana? Jadi kita lihat properties yang mana ni. Okay, kita lihat properties yang ini, yang kelima. Tengok ni, ni kita ada if A jadi B lah, A transform kepada B by the operation
row apa, dia swap row ni RI dengan RJ, ataupun swap column CI dengan CJ, dan determinan B equal to negatif determinan A. Yang ni kena faham betul. Yang ni ada 3 ni, 5, 6, 7 ni semuanya adalah row operation. Okey, kena faham betul-betul macam mana kita nak buat. Okey, if A transform to B menggunakan sama ada swap row ataupun column, dan determinan B equal to negatif A. A jadi B ya. So maksudnya dekat sini, okey, kita nak show ni ya. Maksudnya dekat sini A, okey, dia akan jadi B. Bila A jadi B dengan sama ada pertukaran row ataupun column tu, maka kita tahu yang determinan B equal to negatif A. Saya tunjuk macam apa maksud yang ni dulu ya, kemudian baru kita show yang ni lah. Okey, determinan A ni A ni kita ada A 7, negatif 5, 3, 6 ni. Okey, sekiranya kita tukar apa ni, kita lihat B kita ni adalah negatif 5, 6, 7, 3 kan. So of course nak ada A ni nak kepada B, dia tukar kolom yang pertama, dia swap row yang pertama dengan row yang kedua. Okey, kalau kita swap row pula kolom. So ini kita dapat negatif 5, 6, 7, 3. Okey, dapat semula B lah ni A. Okey, so dia bila kita swap row ni, bila kalau mengikut properties of determinant, kalau kita tukar ni, therefore kita akan ada determinan B kita. Okey, kita tak perlu carilah determinan B, kita tahu dia equal to negatif determinan A. Okey, so macam mana nak tunjukkan? Cari sahaja determinan B. Okey, cari sahaja determinan B. So determinan B, ataupun cari determinan A dulu ke, mana-mana satulah, asalkan awak boleh show. So katalah saya cari determinan A. Determinan A saya dapat dekat sini. Ini adalah sama dengan 7, negatif 5, 3, 6, ataupun boleh terus darab silang tu lah, sama je. So 42 tambah 15, 57. Okey, determinan B kita dapat 763. So ini sama dengan negatif 15 tolak 42 adalah negatif 57. Okey, betul tak? Okey, maka kita daripada result yang ni kita tahu determinan B equal to negatif determinan A. Macam tu je lah. Okey, kita move kepada next example, iaitu example yang kelima. Okey, example yang kelima ni pula show Y, okay, determinan 1, 2, 3, 4, 5 equal to negatif determinan ni. Ini kalau ikutkan kalau ikut dia punya ni, dia sama macam B, okay, equal to negatif determinan A. Okay, konsep dia kita guna konsep yang ini ya. Sebab ini bukan matrix ya. Kena tahu beza lah. So kalau saya buat tanda yang macam ni, ini matrix. Kalau tanda yang macam ni, dia adalah determinant. Okay, so show determinant matrix ni lah sama dengan ni. Okay, sebab dia nak determinant ni, jadi kita consider ini B. Okay, ini matrix B, dalam determinan ni lah, ini adalah matrix A. Okay, jadi ingat, untuk dapatkan yang ni, A
kita akan tukar kepada B. Okey, A kita akan transformkan. Kita tengok dia punya transformation dia tu macam mana. Okey, tengok betul-betul yang saya buat ya. So saya mula dengan A, matrix A saya ada 987 lah. Yang terbalik pula. Ni A 987 3 2 1 6 5 4 ya. Ini B ya, sebab ikut dekat sini. Ini B, ni A. Okey, so 9. Okey, tak apa. Kita tahu kita punya aim adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 inilah ni kita punya aim. Asal kita adalah ni. So mula-mula sekali kita tahu okey, 3 2 1 ni dia boleh jadi 1 2 3 lah, dengan mungkin kita boleh swap dulu dia punya kolom. Kolom 1 swap dengan kolom 3. Okey, so kita ada 7 1 4 ni tak berubah lah, 9 3 6. Okey, settle. Tapi tak sampai lagi, di mana 1 2 3 ni patutnya duduk dekat row atas lah. Jadi dekat sini kita tukar pula row 1 dengan row 2. Okey, tak kisah tukar row 1 row 2, tak kisah banyak mana awak kena buat pun. Nanti saya tunjuk ya kenapa dia adalah sama dengan negatif ni ya. 1 2 3 7 8 9 4 5 6. Okey, kemudian tengok. Okey, dah sampai ke B kita? Belum lagi, sebab B kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini tukar pula row yang ke berapa ni? Tukar row yang kedua dengan row yang ke 3. So kita akan dapat dekat sini 1 2 3 7 4 5 6 ya. Okey, 4 5 6 7 8 9. Okey, settle. Dah dapat lah B kita. Okey, so kita tengok proses dia tu banyak mana. Ingat, sekiranya kita swap row, so kita punya hasil kita ni adalah sama dengan negatif matrix sebelum dia lah. Okey, apa maksud saya? Kita ada A dekat sini kan, betul? So let's say ini sebab B kita letak yang belakang, yang last sekali lah. Okey, jadi kita ada A dekat sini. So ini let's say kita buat dia adalah matrix C, ini matrix D. Okey, ini B lah, ni B, ini adalah A. Yang mula A, last sekali B lah. Kita transform A kepada B. Kita tengok banyak mana kita transform dia punya formula untuk sampai kepada B ni lah. Jadi kita tahu okey, A kepada C. Okey, A nak jadi C ni, dia tukar kolom 1 dengan kolom 3. Jadi kalau mengikut teorem yang ni, kita punya determinan C ni tadi adalah sama dengan negatif determinan A. Okey, sebab apa? Kalau kita ada swap row, so kalau matrix tu C tu hasil daripada A dengan tukar sahaja dia punya kolom, dan kita dapat dia punya determinan ni lah. Okey, dah. Okey, kita pergi pula sini. Okey, ni sekarang C kepada D ya. C kepada D juga kita swap dia punya row. Jadi kita tahu kalau ikut daripada formula yang ni, so kita dapat determinan D sama dengan determinan C. Negatif determinan C lah daripada formula yang ni ya. Okey, tapi C kita adalah negatif A. So determinan D sama dengan negatif A. So dia adalah sama dengan determinan A. Okey, dah settle yang dekat sini. Jadi daripada D ni ke B ni pula. Okey, D ke B juga kita swap dia punya row. Okey, dan kita tahu determinan B equal to negatif determinan D. Tapi determinan D sama dengan determinan A, so determinan D sama dengan negatif determinan A, therefore determinan B sama dengan negatif determinan A. Okey,
Bila determinan B sama dengan negatif determinan A, maka itu yang kita tunjukkan. Therefore, okay, B kita apa ni kan? Ni B kita. Determinan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sama dengan negatif determinan A. A kita adalah 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6, 5, 4. Okey. Macam tu. Itu kita punya cara. Untuk ni, properties yang macam ni 5, 6, 7 nanti awak kena buat ya dalam assignment ni. Ada soalan yang macam tu. 5, 6, 7 ni, itu cara dia. Awak kena tahu A transform kepada B menggunakan row operation yang ni, okey, ataupun column operation yang ni, maka kita akan dapat hasil dia ni. Itu 5, 6, 7 ni. Okey. So yang B ni awak try buat, di mana yang B ni dia tak ada nilai dekat sini. Okey. Tapi dia dah bagi siap-siap lah determinan A nilainya sama dengan negatif 7. Okey, so menggunakan properties of determinant, kan kita dah tunjuk tadi kan, kalau dalam skala berapa, so macam mana. Ini pula dia ada berubah apa ni, kena pandai-pandai lah buat tu perubahan dia apa. Dan cari dia punya, okey, ni adalah inverse, determinant inverse. So determinant inverse, tengok dekat sini. Kalau inverse, if A is invertible, so determinant A inverse equal to 1 over determinant. Tak payahlah cari A inverse tu pula. Okey, nak cari A inverse pun tak selesai pula ceritanya kejap lagi, sebab dia ABCD kan. So dia adalah equal to 1 over determinant A. Dan ada pula 2 darab dengan A inverse. So buat macam mana? Ini masuk dalam assignment. Okey. Yang ketujuh, okay, prove the identity below without evaluating the determinant. So nak evaluate pun tak boleh lah, sebabnya dalam bentuk A, B, C. So saya tunjuk yang A, awak kena buat yang B. Yang B ni, okay, kena berhati-hati. Yang B ni saya bagi hint sikit lah. Yang B ni awak kena guna first kena apa, guna yang ketujuh, okey, dan kena guna yang keenam. Okey, yang ketujuh keenam ni ada dia punya ni, kejap lagi saya explain dia punya ni ya. Dia ada C dekat sini ni. Okey, apa kaitan dekat situ. Saya nak awak fikirlah bila saya tunjuk, dan saya nak awak berfikirlah kenapa dekat situ, kenapa macam itulah. Okey. So saya tunjuk yang A dulu. Untuk yang A ni, okey. Okey, kita tahu dan ini of course yang properties yang ketujuh. Okey, sebab apa, dia adalah row operation yang tambah ni lah. Okey, if A transform to B by the operation yang ni lah, ataupun column operation yang ni, dan determinant B equal to determinant A. Okey, dia tambah row operation. Okey, perhatikan dekat sini. Satu yang saya nak awak tahu dekat sini ni, ni bukan saja-saja tulis ya. Ini bukan saja-saja tulis lah. Dia ada cara kita menulis. Okey, macam dekat sini tengok ya, Ri plus CRJ, dia punya row operation dia, kita akan dapat new Ri. Okey, di mana dekat sini ni new, kalau kita nak cari new Ri ni, new row I ni, kita tak boleh darab apa-apa pun dengan dekat Ri ni. Okey, kalau kita nak dah cari row kedua, kita tak boleh buat row kedua ni darab 3 contohnya. Tak boleh. Kita hanya boleh darab dengan number untuk row yang kita nak tambah tu lah. Okey, kalau nak cari row yang ni, ingat row I ni dekat sini tak boleh ada apa-apa nilai. Okey, tu kena tahu. Sama juga dengan kolom. Kalau kita sekarang kita nak cari kolom yang I ni, kita tak boleh ada apa-apa darab pada kolom I. Sebab apa? Okey, bila kita ada darab pada
multiply dengan any skala pada kolom ataupun row yang kita nak change tu. Okey, row I dengan kolom I dekat sini, dia akan mengubah nilai determinant. Sebab apa mengubah nilai determinant? Sebab tengok properties yang ke-6. Properties yang ke-6 menyatakan sekiranya A kita transform kepada B by the operation multiply the row or the column with the any skala. So let's say kat sini C Ri, kita akan dapat new Ri. Dia punya determinant dia akan jadi determinant B equal to C times determinant A. Maksudnya dah berbeza dengan 2 ni. Okey, kalau yang ni tambah tolak je, kita akan dapat determinant B sama dengan A. Tapi kalau ada darab dengan skala dekat Ri ni, dia akan mengubah determinant kita punya nilai determinant. Dah tak jadi B equal to A. Hati-hati dekat situ. Okey, kat situ adalah hint awak punya assignment. Okey, cara nak solve kena fikir sikit dekat sini. Okey, tapi saya tak solve pula yang B dan B tu yang ada benda tu. Yang A ni tak ada. Okey, so saya tunjuk yang A. Biasalah kita tunjuk yang senang ya. Okey, ini kita dapat. Okey, ini kenapa determinant ni sama dengan determinant? Maksudnya kita ada determinant B equal to determinant, atau terbalik pun tak apalah, tapi sebab saya nak follow properties tu, nak bagi nak explain tu, saya tunjuk macam ni lah, determinant B equal to determinant A. Okey. Okey, so kita ingat kalau B equal to A, so kita ada A, B, dan kita ada dekat sini row operation dia adalah plus atau plus or minus lah, row operation Jadi A kita yang ni lah sekarang ni. Kita show, kita proof identity ni. So kita ada A, A1, A2, A3 matrix So A, matrix lah, row operation saya buat pada matrix, saya tak buat pada determinant. Determinant adalah dia daripada properties ni B1, B2, B3, C1, C2, C3. Okey, A. So kalau kita buat A ni aim kita nak jadi B ni lah. Okey, kita boleh buat macam ni. Okey, kolom yang pertama dengan kolom yang kedua tak berubah, tapi kolom yang ketiga berubah. So of course lah pada kolom yang ketiga tu ada dia punya cara kerja dia lah. Okey, so let's say kita buat kolom 1 plus kolom 3, kita akan dapat new kolom 3. Okey, dia ada cara shortcut dia lah. Dia boleh tambah terus ya, say kolom 1 plus kolom 2 plus kolom 3 equal to kolom 3. Boleh juga. Tapi kat situ dia awak kena berhati-hati dekat situ. Okey. Tapi macam ni saya buat macam biasa je lah. Kita biasa dengan buat dua kan. So kita buat 2 je lah. Okey. So kalau saya ada yang ni, so A1, A2, A3, B1, B2, B3. Dan kat sini kita dapat A1 plus C1, A2 plus C2, A3 plus C3. Okey, settle dekat sini. Tak cukup lagi jadi B. So kita ada dia punya ni lah, transform dia. So ini katalah kita buat pula dekat sini, kita nak B tak ada kan. So C2 plus C3, kita akan dapat new column 3. So saya sambung dekat bawah lah. Ini saya dapat ini kekal B1, B2, B3. So ini kita dapat A1 plus B1 plus C1. Ni A2 plus B2 plus C2, A3 plus B3 plus C3. Okey, dah sama dengan kita punya B. Saya guna A dengan B dekat sini ya. So sama macam tadi. Matrix yang tengah-tengah ni kita letak nama lain lah. Let's say kan matrix C. So kita tengok So A jadi C dengan operation yang ni kalau ikut propertiesnya. So determinant C equal to determinant A. Okay. Ini B pula. B C kepada B, okay, dengan properties yang ni, dan
kita ada determinan B equal to determinan C, tapi determinan C equal to determinan A. So determinan A. Determinan A. Okey, itu yang kita dapat tu. Therefore determinan B tadi, iaitu B kita ada yang ni lah, A1, B1, A2, A3, B1, B2, B3, A1 plus B1 plus C1. Okay, equal to determinan A. Daripada sinilah determinan A. So itu A1, A2, A3, B1, B2, B3. Macam bila kita ada bukan number kat sini, kita nak proof untuk pengiraan pun tak boleh. Okay, just kita follow sahaja dia punya properties. Kalau ada nombor tu bolehlah juga kita kira, kita double check. Okay, ini saya tinggalkan untuk awak punya assignment. Sama juga yang ke-8 lah. Okay, yang ke-8 ni ini juga okay. Untuk yang B ni memang guna property. Yang ke-8 ni juga yang A ni cari determinan macam biasalah, tak boleh nak buat apalah, memang kena cari determinan A ni lah. Tapi dah ada kosong kat sini, kurang sikit kerja ya. Kemudian yang B ni, by using result in A, saya nak daripada result dalam A ni cari B. Ini pun guna properties yang ni, yang antara 5, 6, 7 mana satu saya tak ingat lah, antara 3 ni. Okay, saya rasa yang ke-7 kot tambah dengan kolom masuk. So try buat dekat situ hati-hati InsyaAllah boleh buat lah. Dan saya nak yang last, ni yang last nombor 9 saya show semualah. Okay, yang ke-9 ni find the determinant of ni. Ini senang je. Sebab apa? Kita just follow dia punya properties. Okay, tengok dekat sini. Untuk matrix A ni, okay, matrix A, kita tengok, oh, matrix A ada dia ada 0 row. 0 row. Kalau mengikut properties, bila 0 row, okay, kita tengok yang ni. Bila A ada 0 row or column, ada 0 row atau 0 column, dan determinan A equal to 0. Jadi kita tahu tak payah kira pun. Kalau kira pun memang dapat kosong punya. So kita tahu determinan A equal to 0. Sebab apa? Kalau kira determinan pun kosong tambah kosong tambah kosong kan. Okay, so sama juga dengan determinan B ni. Tak sama. Determinan B ni kita tengok apa dia pula. So determinan B ni pula, kalau kita lihat, okay, tengok macam tak ada masalah je kan. Kalau kira akan dapat kosong. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, determinan B ni, apa dia punya ni, dia ada 2 identical column. Kolom ni sama, 405, 405. Okay, so kolom ni sama, di mana, okay, kita guna properties yang ke-9 kot. If A has 2 identical row or column, okay, dia ada 2 identical, 2 row yang sama ataupun kolom yang sama, dan determinan A equal to 0. Dalam example yang ni, kita ada 2 kolom yang sama, dan determinan B juga equal to 0. Macam mana dengan determinan C? Panjang nak buat ni. Okay, determinan C ni, bila kita biasa kalau determinan C ni macam mustahil kalau nak bagi nampak apa terjadi ni kan, macam tak ada masalah. Dia tak ada identical column, macam sama je. Dia juga tak ada identical row kan, betul tak? Tak ada. Okay, jadi kalau kita buat yang C ni, kalau awak perhatikan lah, dia punya biasa kalau macam ni, kita akan minta awak show yang C, determinan C ni equal to 0. So memang awak tahu ada something yang awak kena buat supaya show yang C ni equal to 0. Dalam case yang macam ni, C ni, okay, kalau kita tengok, kalau kita perhati betul-betul, okay, yang ni 9, 6, 6, 3, 12 ni
adalah kita boleh factor out 3 dekat sini. Okey, bila nak factor out 3 ni, C ni daripada C ni saya buat 3 kat sini ya. Okey, kita akan buat bahagi 3, 1/3 R3 kan, row 3, kita akan dapat new R3. So kalau kita buat semula, kita dapat ni, salin balik lah, 1 4 1 1 6 2 4 9. Row ketiga ni bagi 3. So 3 2 2 1 4. So 3 1 2 1 4 2 4 1. Okey, dapat yang ni. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, okey, bila kita dah buat row operation yang ni, okey, kita tengok, oh, ada dua row yang sama, iaitu row yang pertama dengan row yang ketiga. Okay, so ada 2 identical rows. Okay, bila macam tu kita katakan, okay, ni C ya. Let's say awak punya ni adalah hasil dia adalah D. Bila ni apa benda ni, hasil ni kan, bila C transform kepada D, kita akan dapat menggunakan row operation 1/3 R3. Okay, row operation yang ni kita dapat R3 lah. Okay, dia punya hasil dia, therefore row D equal to 1/3 C. Dekat mana tengok ni dekat ni. Ni nombor 6 ni, row operation yang ni, dan B ni adalah C. So C kita adalah 1/3 lah dekat sini. Okey, tetapi kita tahu D kita tu adalah 0. Okey, so sebab apa determinant D ni equal to 0? Sebab apa? Dia ada 2 identical column. Bila determinant D equal to 0, kita dapat juga determinant C equal to 0. Okey, dia macam tu sahaja. Okey, yang D pula. Okey, silap. Yang ni sebenarnya saya nak ni tadi, yang EF ni. Ini saya nak jadikan assignment. Okey, tapi saya terlupa nak tandakan. Okey, ini awak jadikan assignment lah yang EF tu ya. Okey, saya show yang D. Ini sebab EF ni adalah saya nak tengok apa yang awak faham dengan properties of determinant tu. Adakah awak cari semua sekali ataupun macam mana? Okey. Okey, yang D, okay, ini adalah triangular matrix. Sekarang dah kena kenal lah. Tengok je dah tahu, oh, triangular ni adalah apa triangular matrix. Ini kita guna properties yang terakhir, di mana sekiranya A adalah triangular matrix dan determinant A is the product of its diagonal. Maksudnya tak payahlah kita susah-susah cari dia punya determinant darab-darab tu. Bila dia adalah tridiagonal, so dia adalah hasil darab setiap dia punya diagonal. Ini mana diagonal ni? Ini triangular, ni diagonal. Okey, so determinant D equal to 4 darab 2 darab negatif 3. So ini berapa? 12 darab 3 12 pula, 8 darab 3 negatif 24. Selesai. Awak boleh double check dapat tak negatif 24. So dia banyak kosong kat sini pula. Okey, saya nak berhenti di sini untuk video yang ni. So boleh, saya harap boleh faham lah dan boleh menggunakan semua 10 properties of determinant for your assignment. Okay, so terima kasih.